dan menjadi amalan masyarakat antarabangsa. Sebuah negara yang hendak diiktiraf mestilah bertanggungjawabkan kepada 5 perkara yang penting. Yang pertama rakyat, yang kedua tanah air, yang ketiga pelembagaan dan kedaulatan undang-undang, yang keempat pemimpin, yang kelima kedaulatan dan kewibawaan negara. Kita mempunyai rakyat yang paling unik, masyarakat Melayu. Rakyat adalah tonggak yang penting kepada semua negara. Walaupun kita menguasai bumi yang seluas manapun, sekiranya tidak ada rakyat, maka bumi yang luas tidak berarti dan tidak bermakna. Negara yang berwibawa ialah rakyat yang berwibawa. Kita mengalami rakyat yang diperbodohkan kerana kerajaan yang salah. Kerajaan yang mahu mengekalkan kuasa seberapa lama walaupun melakukan kesalahan, menyalahi amalan negara demokrasi yang maju dan menyalahi amalan Islam. Demokrasi moden adalah pengambilan daripada kitab-kitab ilmu politik yang ditulis oleh ulama-ulama Islam setelah berlakunya pengajian orang hadis melalui perniagaan, perang salib, penjajahan dan lain-lain. Al-Quran mengatakan negara yang paling zalim dalam sejarah manusia kerana memperbodohkan rakyat. Walaupun negara itu paling hebat tamadun kebendaannya, negara Mesir, banyak peninggalan warisan sejarah. Piramid yang dibina dengan hebat. Al-Quran mengutuk Fir'aun yang mengganggu Mesir kerana memperbodohkan rakyat. Firman Allah Ta'ala, وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ وَلَوْلَا أُلْقِيَ أَسْوَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاتَّخَذَ قَوْمَهُ فَعَصَوْهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Fir'aun menyeru dengan mengerah rakyat, lalu menyampaikan kisah ucapannya. Wahai bangsa, akulah yang menjadi raja memerintah negeri ini. Sungai-sungai yang mengalir menyalurkan air ke kebun-kebun yang menyuburkan tanaman, memberi kemudahan kepada kamu adalah proyek aku. Aku yang buat. Kalau aku tak buat, air tak masuk kampung. Satu lagi proyek bagi nasional.
Apa yang boleh diberi oleh Nabi Musa yang hina, yang tidak ada berucap dengan jelas, tidak diberi kepada yang pingat-pingat kebesaran, menandakan kehebatannya. Mengapa tidak dibawa malaikat mengiringinya? Maka Fir'aun telah percaya membodohkan rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat menjadi hakim. Rakyat tidak menjadi hakim yang adil, sekiranya saksi tidak adil. Yang menjadi saksi dalam amalan demokrasi ialah media. Media tidak memberi laporan yang penuh kepada rakyat. Rakyat di Provinsi tidak tahu ada kawasan tenggang di Sabah dan Sarawak yang dibakar hangus rumah mereka. Kebun yang dimusnahkan. Rakyat Indonesia Timur tidak tahu di zaman Barisan Nasional rumah-rumah tenggang diroboh begitu rupa di Selangor. Masing-masing tidak tahu apa yang alami oleh masing-masing. Disuap dengan sedikit kemewahan dan kesenangan. Media yang digunakan masuk pada setiap buah rumah, RTM, TV3 dan lain-lain. Ceramah yang diberi peluang berpartisipasi yang bukan kerajaan memerintah sangat keras. Dengan banyak gangguan. Rakyat diperbodohkan. Kita mempunyai sumber rakyat yang baik. Rakyat masyarakat majmuk. Al-Quran mengiktiraf masyarakat majmuk. Kerana dunia akhir zaman menjadikan bangsa-bangsa bercampur. Maka semangat perkauman tidak sesuai di akhir zaman ini. Dalam dunia yang penuh dengan kemudahan teknologi, menjadikan dunia perkampungan yang sempit. Bangsa-bangsa berhubung di antara satu sama lain. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan berkelompok, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Saya ulangi apa yang saya sebut pagi tadi, karena saya yang paling berpeluang pada hari ini. Pagi boleh bujak, petang boleh bujak lagi. Wujudnya bangsa-bangsa bukan untuk berpecah. Bangsa-bangsa mempunyai keistimewaan masing-masing. Kita perlu mengumpulkan pelbagai bangsa ini dengan mengambil keistimewaan bangsa yang ada bagi membina kekuatan untuk menegakkan negara. Tidak menjadi salah seseorang itu sayang kepada bangsa. Kecintaan kepada bangsa adalah naluri manusia. Termasuk Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Orang Melayu sayang pada Melayunya, Cina sayang pada Cinanya, India sayang pada Indianya, Kazazan sayang pada kaumnya, Iban pada Ibannya, tak jadi salah. Islam mewajibkan kita menghubungkan silaturahim kekeluargaan walaupun berbeza agama. Yang salah ialah kita berlaku zalim terhadap sesama manusia. Walaupun di atas nama bangsa, di atas nama kaum. Sabda Nabi SAW, "Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah." Bukan dari kalangan kita orang yang mengajak ke jalan asabiyah. Bukan dari kalangan kita orang yang berjuang atas jalan asabiyah. Berperang
Bukan di kalangan kita orang yang mati di atas dakwah asabiyah. Lalu tanyakan Nabi Muhammad SAW, "Mal asabiyah?" Apa asabiyah? "Am tu'ina qaumaka 'ala dzulmi." Asabiyah itu kamu menolong bangsa sendiri untuk melakukan kezaliman terhadap orang lain. Dia haramkan oleh Islam. Perjuangan Nabi Muhammad SAW memerdekakan Mekah. Mekah tidak dijajah oleh China, tak dijajah oleh India, tak dijajah oleh Inggris, tak dijajah oleh Belanda. Mekah diperintah oleh Arab, keluarga Nabi Arab yang zalim. Memerdekakan rakyat dari kezaliman, walaupun yang zalim itu bangsa dan kaum muslim. Ini yang diajari Islam. Hari ini kita mahu memertabatkan rakyat. Pakatan rakyat, nama pun pakatan rakyat. Rakyat berpakatan. Pemimpin yang ada ini mewakili kaum berpakat. Pakatan yang menjadi asas kepada membina kekuatan rakyat. Yang kedua, kita ada tanah air, bumi Malaysia. Walaupun kita ada bumi, masih ada rakyat yang tak ada tanah nak hidup. Ada rakyat yang bertani tak ada tanah untuk bertani. Ada rakyat yang susah nak bina kilang di tanah air tersebut. Sebabnya tanah dikuasai oleh kalangan-kalangan yang tertentu. Kemudahan yang menyulitkan. Kita ada tanah air, tapi menderita dalam tanah air itu. Tanah air kita penuh dengan hasil bumi. Sumber kepada membina dan menjamin ekonomi negara. Tetapi ekonomi kita merudum, memalukan. Lebih mundur daripada negara yang tidak ada sumber bumi macam negeri kita. Kita bertanggungjawab untuk menyelamatkan tanah air dan memanfaatkan sumber negara itu. Yang ketiga, perlembagaan dan kedaulatan. Perlembagaan hanya menjadi slogan. Tidak dijulang dan didukung dengan arti kata yang sebenar. Perlembagaan mengatakan Islam agama persekutuan, agama rasmi, tetapi agama yang diamalkan tidak menjadi model bagi seluruh rakyat. UMNO dan pemimpin-pemimpin yang bukan wajib kepada ajaran Islam yang benar. Islam mengharamkan rasuah, mengharamkan kronisme, mengharamkan amalan-amalan zalim terhadap orang lain. Islam mengizinkan berbagai agama. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Ini bukan janji pas, ini perintah Allah dalam Quran. Kita tidak ada kehebatan undang-undang. Penjara tak gerung pada undang-undang. Rumah bekas ketua polis pun dirampak. Apa di rumah rakyat biasa? Apa di rumah ahli parlimen kita di Negeri Sembilan? Mungkin rampak silap dia ingat ke rumah ahli parlimen UMNO. MCA. Tidak ada kehebatan undang-undang. Kita ada pemimpin. Pemimpin yang diwajibkan oleh Islam ialah pemimpin yang ada syakhsiyah, yang ada pribadi. Pemimpin yang beriman dan budiman. Pemimpin yang tahu dosa pahala. Dosa pahala bukan dalam skala semayang, perkara amalan, menyembah Tuhan. Dosa pahala dalam Islam termasuk dalam memerintah negara. Pemimpin negara yang tidak menunaikan amanah. Sumber negara
macam harta kepunyaan dia sendiri. Bukan amanah yang diberikan kepadanya. Pemimpin yang beriman, yang beriman, yang berilmu, yang berani. Kalau ada ilmu, tapi penakut. Tak berani, tak ada kehebatan. Marilah kita amalkan demokrasi dengan berani. Walaupun penuh dengan penipuan, kita tetap memilih demokrasi. Kalau kita pandai, kita boleh lawan tipu dia. Untuk mengubah kepimpinan. Yang kelima, kedaulatan dan keamanan. Bagaimana negara berdaulat, negara nak aman, kapal selam beli tak boleh menyelam. Kapal terbang tak boleh naik. Melindungi keselamatan kita diancam. Terancam, tidak mempunyai kemampuan. Maka kita perlu mengambil alih menjadi tiang kepada negara. Inilah slogan yang kita tegakkan. Mengapa ubah sekarang, mengapa selamatkan mereka. Kita telah berjaya melakukan tsunami politik. Pilihan ke-12 yang mengejutkan kepimpinan Barisan Nasional dan mengejutkan seluruh dunia. Walaupun padang tidak sama rata, kita boleh bermain dan boleh menunjukkan kekuatan kita sehingga berlakunya tsunami politik. Kita berjaya menghantar wakil-wakil kita di parlimen sehingga jumlah ahli parlimen kita lebih ramai daripada backbenchers daripada itu. Terpaksa dicampur yang menteri-menteri kabinet. Dan kita telah melantik Datuk Seri Ahmad Ibrahim menjadi Ketua Pemang. Walaupun digantung, kami membuat keputusan tadi. PAS, DAP, apa lagi keadilan. Walaupun DAP kursi ada lebih banyak daripada kami bersetuju meneruskan tugas Datuk Seri Ahmad Ibrahim menjadi Ketua Pemang. Apa yang penting kita laksanakan perjuangan ubah sekarang dan selamatkan sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih ucapkan kepada yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden di atas ucapan pengumuman beliau.